Kalau kita duduk di makam solat, duduknya pada 4 peringkat: syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Termasuk syariat, termasuk tarikat, hakikat, termasuklah makrifat bagi orang yang bersolat. Merangkumi semua. Bukan kata makrifat saja tinggal syariat, bukan syariat saja tinggal hakikat, bukan. Apabila kita duduk solat, ianya merangkumi keempat-empat tingkatan itu. Permasalahannya, kita ni duduk berbuat solat. Buat perbuatan solat, bukannya bersolat. Kalau bersolat, ianya duduk pada semua tangga. Kalau ada lagi 6 tangga, 6 lagi boleh. Termasuk dalam solat. Kalau tangga 60, termasuk dalam 60 tangga lagi. Bukan saja 4. Kalau kita bersolat. Tapi persoalannya, kita buat perbuatan solat. Solat, dia suruh berdiri qiyam. Solat, rukun pertama, berdiri qiyam. Berdiri mati. Tetapi kita berbuat solat berdiri dengan kaki. Berdiri hidup. Selagi kamu hidup, kamu tidak bersolat. Bersolat ini berdiri mati. Berdiri qiyam. Qiyam ini bahasa Arab, Melayu kata mati. Berdiri mati. Jadi orang berdiri mati ini kalau tak ada kaki pun boleh berdiri. Kudung kaki pun boleh berdiri. Baring pun berdiri. Pengsan pun dia boleh berdiri. Lumpuh pun boleh berdiri. Ini baru dikatakan solat. Bagaimana solat yang boleh berdiri qiyam? Dia berdiri dengan kudrat, iradat, samak, basar, kalam, ilmu, hayatnya Allah. Bukan berdiri dengan kaki, dengan lutut, dengan paha, dengan betis. Ini yang anda kadang-kadang tak jawab, nak jawab. Kalau jawabkan, nak kata bodoh, tidaklah juga. Tapi inilah, kalau soalan itu bodoh, orang jawab juga bodoh. Tapi tak mengapalah, kita semua berasal daripada bodoh. Tidak semuanya cerdik. Tapi jikalau bodoh senang diajar, tak apa. Ini cerdik tak boleh ikut, bodoh tak boleh ajar. Berulang kali dah bagi tahu, solat dengan perbuatan solat berbeza. Berbeda, kata orang Indonesia. Beda. Tapi duk tanya lagi. Bermakna anda tidak perhatikan ilmu-ilmu terdahulu. Ni bulan depan tanya lagi. Duk 7 bulan tanya lagi. Jadi sekali ini dengar baik-baik. Solat lain. Solat itu yang diterima oleh Muhammad Rasulullah dengan Allah sendiri. Seumpama berjumpa 4 mata. Yang kita duk buat ini daripada Jibril. Rukun 13. Perbuatan solat. Mana solat? Bukan Rasulullah tak ajar. Tapi dah kita buta kayu. Sekali pun Rasulullah tak ajar. Memang kita dah buat dah. Tengok Rasulullah. Belum naik ke langit berjumpa Allah. Dia dah solat dah. Belum jumpa Allah. Belum perintah tunaikan solat. Belum mi'raj ke langit jumpa Allah. Dia dah solat dah.
Ini bermakna solat ini bukan 1400 tahun. Solat ini daripada Tok Adam, sebelum Adam lagi. Kalau namanya makhluk tetap bersolat. Pokok kayu bersolat, lembu bersolat, bukit bersolat. Apalagi kita manusia. Solat ini standard. Satu brand, satu jenama, satu kaedah, satu cara, satu bangsa. Satu jalan. Satu tata cara. Satu tertib. Tak ada pokok lain, harimau lain, bukit lain, manusia lain. Tak ada. Solat semuanya sama. Itu makanya bersolatlah kamu sebagaimana kamu lihat Muhammad Rasulullah. Selagi kita tidak melihat Muhammad Rasulullah, bagaimana nak bersolat? Itu maka kena mengenal Muhammad Rasulullah. Apa susah nak mengenal Muhammad? Apabila ada Allah, ada Muhammad. Jadi tanya diri, apakah Allah ada bersama kita sekarang? Ada. Jikalau Allah ada, mana mungkin Muhammad tidak ada? Takkan Allah tinggal Muhammad 1400 tahun? Tinggal Muhammad, dia datang seorang-seorang. Sedangkan Allah dan Rasul tak pernah berpisah daripada sebelum makhluk sampai ke bila-bila. Jadi jikalau Allah ada di hadapan kita, fa'aina ma tuwallu fasama wajhullah. Mana kamu hadapkan mukamu di situ wajah Allah. Bermakna kita hari-hari menghadap Allah. Kenapa tak nampak Muhammad? Tuan-tuan ini tak tahu antara ais batu dengan air. Ambil air batu, ice cube, masuk dalam air. Apakah bertukar menjadi harimau? Ketulan ais, es, kata orang Indonesia, es. Ambil es, masuk dalam air. Apa dia jadi api? Jadi makanya kenalah air, kenalah es batu, air batu, ais. Kenal Allah, kenal Muhammad. Allah itu masin, Muhammad itu garam. Mana pernah garam dan masin berpisah? Jikalau kita melihat Allah, memandang Allah, mengenal Allah, mana mungkin tak melihat Muhammad, mengenal Muhammad, memandang Muhammad? Apabila terpandang Muhammad, barulah dikatakan sebenar-benar bersolat. Ini, bersolatlah kamu sebagaimana terlihat Muhammad, terpandang Muhammad, sebagaimana Muhammad. Bersolatlah kamu sebagaimana Muhammad. Bersolatlah kamu sebagaimana Muhammad. Sebagaimana Muhammad, itulah solat. Muhammad itulah solat. Bersolatlah kamu sebagaimana Muhammad. Muhammad itulah solat. Kenal Muhammad, kenallah solat. Itu makanya ananda dikasih sekalian, suruh datang menghadap guru. Banyak alasan, anak sekolah lah, betul lah, jauh lah, saya ni dah tua lah, tak boleh pandu kereta malam lah. Kalau tak boleh pandu kereta malam, datang siang. Tak boleh, tak ada lesen mandu, naik Grab. Saya ni di Seremban, jauh. Ayahanda di Kuala Lumpur. Dia ingat Seremban ke Kuala Lumpur tu jauh. Jadi itulah makanya ilmu rompak, ilmu curi, ilmu penyamunan anda. Belajarlah berapa ribu tahun pun tidak akan barokah. Memandu kereta curi, membawa lori curi. Barokahkah begitu? Jadi setiap guru, dia ada prinsip. Prinsip ilmu, aturan ilmu tu bai'ah. Bukan guru yang tetapkan. Bai'ah ini ilmu yang tetapkan. Apabila nak berilmu, kena minta izin, minta kebenaran,
minta barokah. Guru, boleh tak aku pinjam kereta kau? Umpamanya. Jadi guru kata, ambil lah. Baru kita boleh bawa dengan selamat. Ini tuan kereta entah ke mana, ambil kereta guru, bawa. Itu rompak, curi, penyamun, penyangak. Peraturan ini bukan guru yang tetapkan, ilmu yang tetapkan. Bai'ah. Bai'ah ini keizinan, ya, daripada pemiliknya. Pengucap bukan pemilik, pengucapnya ilmu. Ilmu milik Allah yang berucap ilmu itu. Jadi itulah muslim-muslimah yang dirahmati Allah sekalian, berhati-hatilah. Solatlah. Tidak ada siapa pun marah. Cangkullah. Bumi Allah ini luas. Tapi apa yang kau cangkul itu, apa yang kau bajak itu, tak pernah kau tuai. Mana mungkin kamu tak pernah kau tanam. Mana mungkin kita boleh tuai. Kita tuai apa yang kita tanam. Ini kita tak pernah tanam. Menyangkul saja, menyangkul siang malam menyangkul. Tanam tidak. Tiba-tiba nak tuai. Tidak sekali-kali akan ada hasilnya. Jadi, buku ada buku solat. Bahagian 1, bahagian 2. 2 jilid buku solat. Solat sebelum solat, solat dalam solat, solat sesudah solat. Ya, beli buku itu, tidak berapa ringgit pun. Kalau tak nak beli pun sedekahlah. Sedekah kepada pejuang ilmu. Sedekah kepada pengarang kitab. Tak usah baca, sedekah. Jadi dengan sedekah itu, maka keizinan ilmu itu ada. Sebab sedekah, barokah. Beli niat sedekah, bernama ilmu itu barokah. Itulah saja muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum.